Okey, terima kasih kepada saudara Yasrin. Selamat pagi dan salam Hari Bumi Sedunia. Seperti yang telah dinyatakan dalam kata aluan bahawa tahun ini adalah tahun ke-50 sambutan Hari Bumi Sedunia. Tapi sayang sekali, even sambutan Hari Bumi pun kena ada tahun dan ada hari yang tertentu. Sedangkan bumi telah bermula berbilion-bilion tahun dulu. Tapi cuma 50 tahun ke belakang ini sahaja baru kita nak menekankan kepentingan penjagaan bumi. Itulah masalah yang kita hadapi, masalah yang kita telah face now. Bahawa kita kena mengusulkan sesuatu, sedangkan benda itu sepatutnya sudah menjadi satu umrah hidup sejajar dengan kehidupan kita. Tapi sayang sekali Hari Bumi ini tahun ini adalah tahun ke-50 sedangkan bumi bermula berjuta-juta tahun dulu. Manusia telah menduduki bumi ini sekian lama, tapi itulah. So kadang-kadang kita kena menerima realiti tentang senario semasa masyarakat dunia ini termasuk di Malaysia. So sejajar dengan sambutan Hari Bumi Sedunia, GEC bersama dengan JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia dan Kementerian Wilayah Persekutuan menganjurkan latihan ini untuk bersama dengan cikgu-cikgu daripada tadika di kawasan projek River of Life Public Outreach Program. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh saudara Yasrin dan juga Cik Jagdis sebentar tadi, kita harus faham bahawa perjalanan latihan hari ini kita terpaksa menghadkan satu dari segi bilangan, yang kedua ialah kebolehan untuk bercakap, to communicate, to speak, untuk mengelakkan insiden-insiden yang tidak diingini semasa perjalanan. So setiap cikgu akan diberi peluang untuk berkongsi, memperkenalkan diri dan juga bertanya soalan secara langsung pada penghujung pembentangan ini, bukan pada awal. Inilah antara tata tertib perjalanan latihan webinar secara umumnya. Okay, so tapi pada mana-mana pada at any time, kalau mana-mana cikgu rasa nak juga tanya, so boleh tekan button angkat tangan itu, nanti urus setia iaitu Cik Jagdis dan juga Yasrin and Zulaikha maybe can entertain you. Okay, dan pembentangan latihan River Ranger bagi guru tadika ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Okay. Bahagian pertama ialah pengenalan, bahagian kedua ialah memperkasakan cikgu-cikgu, memperkenalkan konsep tertentu untuk pengetahuan cikgu-cikgu. Mungkin some cikgu dah tahu, tapi it's very good to recall, revisit the approach. Bahagian ketiga ialah apakah yang boleh dilakukan, okay? Pelaksanaan tindakan yang boleh dilakukan. Dan bahagian terakhir, keempat, ialah selepas latihan hari ini, apa yang boleh dibuat bila cikgu-cikgu ini balik ke tadika, tempat masing-masing, dan juga sebagai seorang guru, bagaimana boleh menerapkan apa yang kita cuba kongsikan ketika ini dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Okay. So itu adalah 4 segmen pada latihan hari ini, dan diikuti dengan Q&A dan juga apakah sokongan yang boleh diberikan oleh GEC dan juga River of Life melalui JPS and so on. So kita pergi yang bahagian pertama. So yang ini okay, so ini ialah kandungan program secara ini. So kita harap lebih kurang dalam kita boleh tamat latihan ini so by pukul 12 tengah hari.
So seperti yang telah saya nyatakan bahawa ini ialah bahagian pertama, iaitu pengenalan siapa dan kenapa ini dianjurkan. Global Environment Center ialah sebuah badan bukan kerajaan yang berdaftar di Malaysia. Sudah 20 tahun kami telah berfungsi, telah menjalankan projek bukan saja di Malaysia tapi di lebih daripada 12 buah negara. Kebanyakannya negara-negara di Asia. Di bawah 4 program utama, iaitu River Care, di mana program hari ini dijalankan di bawah bahagian River Care. Kita juga ada Forest dan Coastal, Peatland and Outreach and Partnership. Kita juga adalah global player untuk peatland. So kita ada banyak projek yang berkaitan dengan tanah gambut dan juga pembakaran dan tanah gambut, mitigation of the peat fire and so on. Dan kita juga urus cuti untuk kerajaan ASEAN bagi peat fire prevention. So tahun ni tahun ke-50 sambutan Hari Bumi Sedunia, dan GEC pula adalah sambutan 20 tahun kami bermula, dan ini ialah sebuah rangka tentang River Care Program. Dengan kita punya motto dia ialah sangat simple, iaitu River Care We Care. Sebab kita kena harus faham bahawa kadang-kadang tak memadahi hanya kata kita ni cintai alam kita, kita cintai sungai apa-apa. Tapi yang maksud paling penting ialah we have to care. It's not only we love, we like, but we need to care for the environment. When we say care, we have to do. Bila kita kata we care for our family, kita buat, kita bantu, kita tak pernah complain anything. So we do things. No? So that's why bila kita kata River Care, we care. Siapa kata we? All of us. It's not only kerajaan, bukan saja pada institut pendidikan ataupun private sectors, tapi juga oleh semua cikgu-cikgu, pelajar-pelajar dan juga semua pihak itu. Ini adalah tanggungjawab bersama. Sebab alam sekitar kepunyaan kita semua. So kita ada banyak program, tapi saya tak nak pergi detail. Dan ini ialah antara perjalanan program-program di bawah River Care, GEC, Global Environment Center. Dan di skrin tuan cikgu-cikgu ini bolehlah nampak projek-projek utama yang sedang ketika ini berjalan. Dan antara yang terbesar yang ketika ini ialah yang pertama River of Life Public Outreach Program. Dan program latihan ini adalah di bawah projek tersebut. Dan di samping program-program penjagaan implementation of the restoration, rehabilitation, conservation, all this thing, kita juga menekankan tentang program pendidikan alam sekitar. So secara keseluruhan program pendidikan alam sekitar Global Environment Center kita bahagikan kepada dua. Satu yang berlandaskan kepada pendidikan, satu lagi ialah berbentuk kepada aktiviti. Dan yang ini kita akan tekankan dalam bahagian ketiga dan keempat. Bagaimana cikgu-cikgu boleh melakukan ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kedua konsep ini di tadika masing-masing. Dan salah satu kekuatan Global Environment Center ketika ini ialah kami lebih ke arah masalah brown issues dan juga komuniti setempat. Secara umumnya kita bahagikan alam sekitar ataupun isu-isu ini kepada dua, green and brown issue. Green mean lebih kepada macam di hutan, all this thing. Brown mean lebih ke arah isu-isu bandaran, isu sampah, isu pencemaran, all this thing. So GEC ialah kita punya kekuatan niche ialah brown issues, urban issues yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harian. Walaupun kita rasa penjagaan harimau, penjagaan orang hutan itu penting, tapi itu dijalankan oleh pihak lain. So kami tidak
go into that. So our issue is more on the brown issue that relate to day to day what you and I do. So kita kena imbangkan kedua-dua, isu green as well as the brown. So GEC kita juga memang ada projek tentang green issues, tapi kita kekuatan kami ialah more on brown issues. So you want to learn about brown issues, so GEC is the right place for you to communicate and associate with. You can be free. I think along the presentation there's so many link will be shared with you, so you can communicate, and juga boleh dapatkan nombor telefon daripada Zulaika and so on, any of including my numbers as well. Okay, so itu ialah dari segi program pendidikan. So saya minta perhatian pada cikgu-cikgu ni, masa pengajaran pendidikan alam sekitar, tolong tekankan kedua-dua elemen, elemen hijau dan juga elemen I don't know what we call in brown issues. So green need to be balanced with the brown issues. So ketika ini kita hadapi banyak masalah di dunia sebab pada peringkat muda anak-anak masa di tadika taska banyak penekanan diberikan kepada green issues. That's why bila mereka menjadi dewasa, isu brown issue mereka cuba lari dan tidak melakukan tanggungjawab atau melakukan aktiviti yang sepatutnya mengambil kira brown issues. So saya harap melalui program seperti ini, bukan saja bagi GEC, I think banyak pihak NGO, kerajaan, swasta pun jalankan program begini, kita harus tekankan bahawa kedua-dua ni penting. Saya tak menyatakan bahawa hanya brown issue is important. So green no. So what I'm trying to say is we need to balance, make sure our kids understand that we need to empower them on both elements, green as well as the brown. Structure, non-structure. Hard approach, soft approach. Okay, all these things. Mind and heart, all these things. So kita harap melalui latihan pada pagi ini, cikgu-cikgu akan didedahkan tentang konsep-konsep ini. So itu ialah bahagian yang kedua lah, yang akan cuba menekankan apakah konsep yang perlu kita tekankan. Dan ini ialah antara bantuan sumber-sumber yang kita ada di bawah GEC dan Rivercare. Ialah kita ada banyak program. Dan seperti dalam skrin, cikgu-cikgu boleh nampak dia punya link, So kalau cikgu boleh lawat link itu, all the info within us with GEC is all free. Cikgu boleh download for free. There's no issue at all. Okay, so be free to visit. In fact, we even share with you the QR code for you to download, go direct there. And beside itu, kita juga minta kerjasama dan juga bantuan daripada cikgu-cikgu supaya selain daripada menggunakan laman-laman ini, kalau boleh tolong kongsi dengan pihak lain supaya lebih ramai cikgu yang boleh dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang ada pada kami lah. Sebab pengalaman kami, sebab saya memang buat banyak program pendidikan, setelah melawat beribu-ribu sekolah ini. So antara masalah yang saya dapat lihat di kalangan cikgu-cikgu bukan saja di taska tadika tapi juga di sekolah, even universities, ialah banyak cikgu berminat, cuma ia mempunyai masalah dari segi dua elemen. Satu dari segi sumber maklumat, yang kedua sumber kewangan. So maklumat, I think melalui internet kita ada banyak, dan maklumat pada GEC adalah kebanyakannya ialah localized information. These are very appropriate for Malaysia because it's customized. Kita dah menterjemahkan, kebanyakanlah, saya tak kata semua, kebanyakannya telah diterjemahkan kepada senario keadaan alam sekitar dan juga what you call Malaysian ethics, Malaysian culture, Malaysian way of
living. Okay. So ini adalah antara what they call education material that kita dah ada. Kita ada modul, dan modul-modul ini bukan dibangunkan oleh GC tapi melalui kerjasama kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian yang ketiga ni Kementerian Alam Sekitar dan Air, and then Kementerian dulu NARI and so many other agencies. Itu, dan juga kita juga ada kit pendidikan, contohnya kit River Ranger, kita ada kit Smart Ranger, kit Dr. H2O, Flood Ranger, and so many kits available. Dan inilah antara, kita juga ada video clip yang berkaitan, yang mungkin sesuai untuk anak-anak di peringkat Taska dan Tadika. Okay. So itu ialah pengenalan tentang program ini, dan juga sedikit tentang GEC. So kita pergi pada latihan hari ini, iaitu latihan River Ranger bagi guru Tadika. Dan seperti yang telah dinyatakan bahawa program ini dijalankan di bawah projek River of Life Public Outreach Program fasa kelima, di mana ini adalah di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPF), dan dilaksanakan oleh GEC bagi peringkat fasa 5. Kita juga telah jalankan pada peringkat fasa pertama, so yang ini adalah fasa yang kelima. Dan objektif secara umum dia ialah untuk mendedahkan amalan-amalan baik kepada komuniti-komuniti, ya. Dan kalau kita lihat, so ini ialah antara inisiatif utama di bawah River of Life. River of Life ialah projek pembersihan sungai, rehabilitasi sungai yang terbesar dalam sejarah Malaysia, di mana ada 3 komponen, iaitu pembersihan, pengindaan, dan juga yang ketiga itu ialah bagaimana nak dapatkan balik commercialize and also through tourism, mempergunakan apa yang telah kita bersih dan telah kita indahkan tersebut. Dari segi, sebab kalau kita pergi ke mana-mana bandaraya utama di dunia, we have what we call water riverfront, di mana situ-situ itu ada juga dikaitkan dengan sungai dan juga tourism yang berkaitan dengan badan air. So di Malaysia ini adalah konsep dia, dan di bawah River of Life ada 13 inisiatif, dan salah satu inisiatif 12B ialah Public Outreach Program. Dan di bawah program Outreach Program ini kita ada 5 kumpulan sasaran, dan salah satu kumpulan sasaran ialah institusi pendidikan yang merangkumi bukan saja sekolah dan institusi dan kolej, tapi juga Tadika dan juga Taska and so on. Dan aktiviti utama untuk kumpulan sasaran institusi pendidikan adalah untuk menghasilkan garis panduan modul penerbitan amalan pengurusan terbaik batch management practices, dan juga pendidikan alam sekitar, sungai, ceramah dan bengkel, membantu mewujudkan squad ranger di sekolah, di universities masing-masing, dan juga memberi peluang ataupun menyediakan platform untuk institusi pendidikan untuk memperkenalkan inisiatif sains teknologi inovasi STI yang berkaitan dengan sungai. In fact, ketika ini kita sedang menjalankan satu pertandingan untuk sekolah di kawasan Road 5. Dan dari segi pendekatan, ini paling penting, cikgu-cikgu tolong ambil perhatian bahawa yang ini yang saya rasa cikgu boleh tekankan dan boleh gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika masing-masing. Satu ialah pertama, ketika ini pendekatan ialah kita harus hubungkan anak-anak kita kepada alam sekitar semula jadi dengan menggunakan segala aspek sains, daripada sains gunaan, pure science, applied science, civic science, social science, as well as the traditional science. Okay, kita kena gunakan all the science yang ada. Dan approach yang kita nak itu ialah approach yang kita kata pendekatan lembut dan beremosi, itu soft and hard approach. Sebab kita tidak boleh menekankan bahawa pendidikan alam sekitar ini adalah sebahagian daripada
pembelajaran formal untuk anak-anak. So that's what will happen. Kalau kita tekankan sebagai ini satu pendidikan formal, cuma akan masuk ke it will go into the people's mind as a part of their education. So yang itu melalui pengalaman kami sejak lebih 20 tahun, kita dapati bahawa pelajar bila kita kata pembelajaran secara formal, mereka lebih menyediakan diri masing-masing ke arah peperiksaan, ke arah mendapatkan grade yang lebih baik daripada menghayati dan infuse that into their daily activities. So that's why kita kata bahawa pendekatan ini mesti menggunakan soft and hard approach. Menurunkan apa yang kita pelajari daripada atas akal sini ke hati supaya benda tu akan jadi sebahagian daripada day-to-day activity, infused into our daily practices. So it become our culture. Not we learn to memorize it, but to inculcate the good habit, the BMP into our daily activities, daily habit. Dan satu lagi cikgu, kalau sekarang kalau kita nak we want to mold the kid from young, ketika ini everyone talking about SDG, Sustainable Development Goal, dan boleh juga of course kita ada banyak, tapi yang berkaitan dengan air ialah seperti yang boleh dilihat di skrin cikgu masing-masing, 6, 7, 8, 9, 12, and also few other yang kita boleh kaitkan secara tidak langsung. Dan pendekatan saya tak nak pergi detail, and kalau cikgu, mana-mana cikgu nak pembentangan ini, cikgu boleh minta pada urus setia, kita boleh kongsi, kita tiada masalah. Cikgu juga digalakkan gunakan kita punya sumber ini untuk pengajaran dan untuk kebaikan masyarakat. Dan pada latihan hari ini, dia adalah merangkumi aspek yang dipanggil River Ranger 2.0, sebab kita sudah anjak dari 1.0 to 2.0, di mana kita ada modul dan juga action guidebook yang mana cikgu-cikgu boleh download for free from our website. You can scan that, you can as a QR. In fact, we even have a river report pack and so many information within our both module as an action guidebook. Besides this, we also have other module. So the objective hari ini untuk to empower cikgu untuk menjadi pemimpin green leaders dan juga mempengaruhi kumpulan lain dalam menangani pencemaran isu. Seperti yang saya telah nyatakan bahawa kita lebih ke arah penjagaan sungai, and then kita juga harap bahawa melalui pendekatan ini cikgu-cikgu boleh mendidik anak-anak dari seawal yang mungkin untuk membentuk bahawa dunia ini adalah hak milik bersama dan ia adalah dipinjamkan kepada kita supaya kita guna dan menyerahkan kepada generasi akan datang dalam keadaan yang sebaik mungkin. Dan kita harus juga menekankan kedua-dua elemen, isu green as well as the brown issues, supaya bahawa sebab kedua-dua ini adalah berhubung kait. Nanti dalam bahagian kedua saya akan tekankan lebih detail, dan juga kita harap bahawa latihan hari ini juga akan menjadi satu platform untuk cikgu-cikgu dapat bahan pendidikan untuk digunakan dalam PMP. Dan dari segi strategi dan pendekatan kita ada 4 strategi, tapi saya tak nak pergi detail. Dari segi pendekatan pula kita ada elemen iaitu kesedaran, pengetahuan, kemahiran serta tindakan. Yang paling penting bukan saja beri kesedaran dan pengetahuan cikgu-cikgu, tapi yang paling penting ialah kita harus beri kemahiran supaya anak-anak boleh membuat tindakan pada peringkat awal. Dan seperti yang telah saya nyatakan dengan menggunakan konsep sains civic serta hard approach, di mana kita akan tekankan beberapa elemen, nanti kita akan lihat sama-sama ni, dan kita akan lakukan ini melalui latihan secara memberi pengetahuan, latihan praktikal secara dan juga melakukan aktiviti. So ini adalah bahagian kedua. We hope that this section will be as a first introduction for the teachers to recall, refresh the concept. So saya hanya akan tekankan konsep
Ini supaya cikgu faham bahawa sebagai seorang tenaga pengajar, apakah elemen-elemen ataupun isu-isu yang perlu ditekankan bila cikgu buat program di tadika, sama ada program secara formal ataupun informal. So pertama, ini sangat penting cikgu. Yang pertama ialah konsep alam sekitar. I think hampir semua daripada kita faham bahawa apakah itu alam sekitar, tapi sayang sekali hanya segelintir dapat menghayati apakah itu alam sekitar. Takrifan alam sekitar, okay, ada pelbagai bergantung pada the nature, where he come from, which education sector he come from, where is attached to, is early exposure and so on. Tapi untuk GEC kita kata secara umumnya alam sekitar itu boleh can simplify into formula ABC. Okay? Bukan air batu campur juga, tapi ini ialah abiotic, biotic and cultural. Itu perhubungan antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Bagaimana dia saling bergantung dan bagaimana dia saling berhubung dan bagaimana dia saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dan kalau kita lihat dalam formula ABC, komponen yang paling penting yang selalu, okay, yang sepatutnya memainkan peranan penting tapi seringkali menjadi culprit, sumber masalah utama ialah manusia. Cikgu dalam kalau cikgu nak melahirkan anak-anak muda sebagai championing on the environmental issues, tolong pastikan mereka faham bahawa manusia ini adalah sebahagian daripada alam sekitar. Itu sangat penting cikgu. Sebab selagi kita tak faham menghayati konsep bahawa kita ini sebahagian daripada alam sekitar, selagi itulah isu alam sekitar akan tetap wujud. Sebab apa? Setiap kali masalah berlaku, kita mencari penyelesaian di luaran. Bila sampah, kita kata penyelesaian ialah tong sampah. Dan ketika ini COVID-19, kita cari penyelesaian bagaimana. Kita tengok sekarang terdapat banyak bukti bahawa alam sekitar sedang memperbaiki diri dia. Kenapa? Sebab penglibatan manusia yang paling minimum. So these are the very important evidence to show that environment is a living thing, river is a living entity. Okay, so we human, we need to play our role so that we can live in symbiosis concept, which we can benefit each other and we all together can live secara harmoni and seterusnya. Okay, so yang ni penting juga. So tolong pastikan bahawa pelajar faham bahawa alam sekitar itu, konsep tersebut, bahawa kita ini hidup secara bergantung pada ini. Tapi kalau kita nak lebih detail, kita harus juga tekan kepada anak-anak kita bahawa hanya kita bergantung kepada alam sekitar. Alam sekitar tidak bergantung kepada manusia. Ini terbukti ketika ini masa COVID, kita boleh buktikan bahawa alam sekitar boleh meneruskan, can exist, can continue the whole process without human being, without you and I, without our kids. So that's why kita kena jaga alam sekitar. Sebab apa? Tanpa tumbuhan tak ada manusia, tanpa haiwan tak ada manusia. Tapi tanpa manusia, haiwan dan tumbuhan boleh hidup. Itu penting. Tolong tekankan yang ini, cikgu. Okey, so antara elemen alam sekitar yang secara semula jadi, yang telah dicipta oleh Tuhan ataupun alam. Yang kedua ialah yang dibuat oleh manusia, man-made. And then yang ketiga ialah beneficiary. Okay, so di antara yang ketiga-tiga ini, kita harus bahawa semula jadi itu memang telah lama dah berada. Man-made kita problem, sebab kebanyakan yang kita cipta ini selalunya menghasilkan masalah kepada alam sekitar. Dan dari segi beneficiary pula kita harus faham bahawa semua benda hidup, bukan saja manusia tapi flora and fauna. So kalau kita lihat dari segi hubungan ini penting juga supaya cikgu faham bahawa
kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab kita, inilah yang akan berlaku. Seperti yang saya katakan, satu ialah sistem aturan semula jadi, memang telah ada, it is beyond our control. We cannot have everything. Okay? Whereas there's another one, sistem gunaan manusia. Yang ini disebabkan oleh kita, angkara perbuatan manusia. Sama ada dari segi pembangunan, penebangan hutan, aktiviti industri, kuari, all these things. So, bila sistem aturan semula jadi dan sistem gunaan manusia boleh bekerjasama, bantu-membantu, maka dia tidak akan menghasilkan sebarang masalah. Okey? Bila sistem gunaan manusia boleh mengadaptasikan, boleh menyelaraskan aktiviti mereka supaya dia selaras dengan sistem aturan semula jadi, so selagi itu kita tidak akan ada masalah. Tapi secara realitinya, dulu kalau kita kata 100 tahun, 200 tahun, begitulah sistem dia. So kita ada juga malapetaka tapi not frequent. 100 tahun sekali and more than that. Tapi bila kita berlaku pertembungan antara sistem aturan semula jadi dan sistem gunaan manusia, bukannya bekerjasama, so bila berlaku pertembungan ini akan menjurus kepada ancaman dan kepada bencana yang kita telah lihat sejak sekian lama, sejak kebelakangan ini, termasuk yang terbaru COVID-19 and so on. So yang ini, walaupun yang ini tak perlu disampaikan kepada anak-anak, tapi cikgu harus menghayati ini supaya dia akan memotivasikan kita untuk pastikan bahawa anak-anak faham bahawa ini konsep. So we can't do anything if you don't honor, respect this relationship between nature and man-made, then we have to face the consequences of what we are going through lately. Dan ini akan pergi kepada satu tingkat di mana even the climate change, now COVID-19, all these things. So the whole process ini ialah antara slide yang paling penting yang saya nak cuba sampaikan kepada cikgu-cikgu ni. Ini adalah penting untuk menyediakan cikgu-cikgu ni sebagai seorang tenaga pengajar yang boleh championing on environment element. Okay? Dan yang kedua itu alam sekitar. Kemudian kita pergi kepada air. Dan kita tahu bahawa air adalah kehidupan, air untuk kehidupan. Water is life, water for life. Okay, so we cannot run away from water. Obviously, I will be more biased towards water. Tapi saya tak kata hanya air, udara pun penting aussi. Tapi kita punya latihan ini lebih kepada air. So cikgu harus faham bahawa semua kehidupan di muka bumi ini perlukan air. That's why in Millennium Goal, all these things, they say water is life, water for life. Okay, dan dari segi air, I think saya tak pernah pergi, no need to go in detail sebab I think cikgu-cikgu lagi tahu air adalah molekul yang paling ringkas. In fact, I can talk hours only on water. Is one of the greatest God creation, sebab sifat-sifat air itu yang boleh menyebabkan manusia dan juga haiwan hidup sampai sekarang. Walaupun musim sejuk, winter time, air boleh jadi salji, ais, tapi hidupan masih boleh hidup di bawah laut. All these things is unique for water. The characteristic of water is very unique. Okay, dan satu lagi ialah walaupun air ada di mana-mana, di laut, di udara, di bilik dan juga di rumah cikgu sekarang ini pun, di mana-mana pun, tapi bukan semua air itu boleh digunakan. So itu sangat penting. Okay. Dan satu lagi cikgu, kita harus juga menekankan pada anak-anak ni, air ini walaupun dia adalah basic simple molekul H2O, 2 hidrogen 1 oksigen, sangat mudah, tapi jadi masalah ialah manusia tidak boleh mencipta air. Itu reality. Walaupun kita telah mencipta macam-macam, kita dah pergi ke planet, all this thing, tapi unfortunately we cannot create water. Yang berlaku, bila kita tak boleh cipta, maka kita tidak boleh musnahkan air. Yang kita boleh buat ialah kita menukar air dari satu fasa, from one phase to another phase. Itu saja. So oleh kerana itu,
air tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, maka air yang kita gunakan hari ini adalah air yang sama dari dulu, kini dan selama-lamanya. Daripada dinosaur sampai zaman batu, purba, all these things is the same water. So kalau air tidak boleh dicipta ataupun tak boleh dimusnahkan, so kenapa ada isu masalah air? Why we conduct this training? Yang menjadi masalah ialah walaupun dari segi kuantiti air tetap sama untuk selama-lamanya, sebab saya dah kata tak boleh dicipta ataupun tak dimusnahkan, tapi yang menjadi masalah ialah jumlah bioavailability and boleh dipergunakan semakin berkurangan. Air yang boleh digunakan untuk kegunaan manusia, potable water percentage, dia semakin berkurangan. Kalau dulu kita boleh mandi di sungai, kita boleh minum, sampai ketika ini memang tidak boleh. Kita hanya boleh minum air yang dirawat dan dihantar melalui pipe ke rumah. So all these things. So jumlah air tetap sama, tapi jumlah air bersih semakin berkurangan. Itulah isu dia. Dan dari segi kitar air, cikgu-cikgu memang dah tahu, in fact, we been exposed from the small. Ini adalah proses kitar air. Daripada sejatan, kondensasi, all these things. Okay? Tetapi cikgu harus faham bahawa kalau boleh, cikgu cuba anjakkan cikgu punya minda daripada kitar air yang basic ini kepada yang kita akan kongsi in the next slide. Ini secara konsep, tapi in reality ketika ini kitar air adalah berbentuk begini. Bahawa jika apa saja kita lakukan dalam hidupan harian, ini adalah sebahagian daripada kitaran air. Termasuk juga air pembahan, air pencemaran, all these things juga adalah sebahagian daripada kitaran air. Ini yang reality. Juga harus tekankan kepada anak-anak supaya mereka faham bahawa apa saja mereka lakukan, sama ada di rumah, di sekolah, di tadika, di jalan raya, di sungai, di pantai, all these things, ini adalah sebahagian daripada kitar air. So kita tidak boleh harapkan bahawa bila kita tak menjalankan tanggungjawab kita dengan secara hemat, maka hasil dapatan dia juga akan bersih. Dia seperti mesin air tebu. Okey? Kalau kita masukkan tebu, keluar air tebu. Tapi kalau kita masukkan rumput, dia tak akan keluarkan air tebu. Because dia ialah mesin tebu, tapi dia akan keluar air rumput. Because garbage in, garbage out. Same concept here. Kitaran air, kalau kita tak jaga dan if you don't do our part on day to day, we have seen that the hujan acid, all this. It has a lot of proof there now. So kita harus tekan kepada anak-anak bahawa inilah kita air, supaya mereka didedahkan dari awal bahawa mereka mempunyai peranan yang sangat penting untuk memastikan di masa depan air sentiasa ada untuk digunakan. Saya tekankan balik, I repeat again, there will be water available for our usage. Water will be there forever, as I already mentioned that, but whether it will be available for usage for mankind will be the question. Okay, so please emphasize that. The next question, why we are keep emphasizing, kenapa kita sentiasa menekankan elemen-elemen ini, we have to also dedahkan, cikgu-cikgu tolong dedahkan pada anak-anak kita, dari mana datangnya air minuman kita. Okay, dan kebanyakan anak-anak kita kata dia datang daripada pipe. Is it true? Pipe datang daripada mana? So, in Malaysia, naik 97% daripada air minuman kita adalah datang daripada sungai. Antara yang tertinggi di dunia. Okey, soalan seterusnya. Air sungai pula datang daripada mana? Okey, so dia anak-anak akan kata, oh daripada gunung, daripada air hujan, air this and that. But reality, itu yang penting. That's why program hari ini adalah untuk mendedahkan cikgu-cikgu, memberi apa saja ilmu yang kita ada, bukan daripada GEC, tapi apa yang kita peroleh daripada pihak-pihak lain, sama ada di peringkat kebangsaan, kebangsaan antarabangsa, through different source, our exposure for the last more than 20 years. So salah satu penting bahawa air sungai itu datang daripada
Jaring longkang. Ini reality. Bukan daripada gunung sahaja, tapi in reality ialah daripada sungai. Nanti adakan satu slide menunjukkan untuk memudahkan pemahaman cikgu. Salah satunya ialah air longkang pula datang dari mana? Daripada rumah, kilang. Dan soalan dia ialah apakah air yang keluar daripada rumah? Ialah air buangan, air kotor. So air kotor daripada rumah selepas digunakan pergi ke longkang, dari longkang pergi ke sungai, dari sungai datang balik ke rumah kita. So adakah itu bererti bahawa kita minum air yang kita buang? That is a persoalan. So inilah kita kena fahami apa dia dirawat, nanti saya akan tunjukkan. But this is the most important thing. Okay, yang tiga ialah sumber air. So di Malaysia kita memang dirahmati dengan hujan yang banyak. Kita sampai even 5,000 mm setiap tahun. Simpanan air kita memang cukup banyak, lebih kurang 990 bilion meter padu. We have a lot of water. Okay, dan semua air ini kita akan salurkan ke dalam sungai melalui konsep lembangan sungai. Lembangan sungai ialah semua kawasan di mana air akan mengalir pada akhirnya ke sungai. Itu daripada rumah pergi ke longkang, dari longkang pergi ke parit, dari parit pergi ke anak sungai, anak sungai kepada sungai, dan ke akhirnya ke laut. So ini ialah penting. Dan seperti yang telah saya nyatakan bahawa 97% daripada air minuman kita datang daripada sungai. Dan apakah ciri-ciri sebuah sungai semula jadi? Satu, sungai itu ialah satu entiti yang hidup, a living entity. Lepas itu dia berliku, dia punya dasar dia mesti berjeram dan berlubuk, ripples and pools, and then dia mesti dipenuhi dengan flora and fauna, bukannya sampah. Okay, so inilah ciri sebuah sungai. Dan kepentingan sungai, I think cikgu dah tahu. I mean anak-anak kita memang dah didedahkan dari awal lagi. Okay, itu kegunaan dia dari segi minuman, industri, pengangkutan. Dan seperti yang kita tahu bahawa semua sungai, semua bandar penempatan manusia. Kalau kita lihat tamadun, okay, sejarah semua bandar-bandar raya utama penempatan manusia di muka bumi ini, tak kisah tamadun apa, semuanya bermula daripada sungai. Itu menunjukkan betapa pentingnya sungai, peranan sungai yang dimainkan oleh sungai dalam tamadun manusia. Okay, even bandaraya utama, our capital city KL. Kalau kita nama KL, Kuala Lumpur, datang daripada confluence of Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang. Okay, pertumbungan antara ini. Dan Lumpur sebab ada madi lah, itu. So nama even KL pun datang daripada sungai. All these things very important. Dan selain daripada kegunaan air, industri, pertanian, komersial, juga untuk keagamaan, spiritual, religious practices also is important. In fact, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, even ada beberapa kaum di Malaysia yang dinamakan sebagai kaum sungai. If you go to Sabah, they still exist. Even kita punya sultan, masa pertabalan, I tak nak nyamakan sultan mana, negeri mana, even ada certain practices yang berkaitan dengan air dan sungai, even ketika up to now. So that shows how significant, how close river to humankind, human civilization and so on. Okay, dan dari segi bilangan sungai, di Malaysia kita ada banyak, tapi lebih kurang dekat 2,986 sungai dengan 185 lembangan sungai utama di Malaysia. Okay, dan seperti yang telah saya nyatakan ini, bahawa air minuman datang daripada mana, cikgu dah tahu, is come from this. So, but most important itu kita harus faham, cikgu-cikgu tolong lihat, ini adalah satu kitaran. And this kitaran is something that involve you and I and our kids on day to day. So whatever we do, we will have impact on this cycle here, and it is all rotate and also circle and come back to us. Ini yang dipanggil dalam English water connection or water connectivity, itu hubungan air. Bahawa semua ni adalah berhubung ke air.
daripada source to sea, sumber punca ke laut, everything. That's why kita tidak boleh mengeluarkan air daripada SDG goal. Walaupun kita kata ada different SDG 6 ialah untuk air, tapi tanpa air, none of the SDG can be implemented. Sebab air adalah asas kehidupan. So therefore we have to emphasize to the kids, look here, water is important. So please make sure you and I play our role on water. Later through some of the slide, we will show you more detail that. So walaupun saya dah katakan bahawa sungai itu penting untuk semua dari segi minum ke sungai itu penting, but again reality adalah inilah, okay. And kalau kita lihat sungai penuh dengan sampah, and bukan saja sampah, tetapi juga penuh dengan lumpur. Sebab itu setiap kali hujan, sungai itu yang sepatutnya tanpa warna, dia tukar jadi teh tarik. Kenapa? Pembukaan tanah, hutan dan sedimen itu akan masuk dalam sungai ini. So kalau kita boleh summarize the whole environmental issues, ketika ini kita ada what we call climate change, pemanasan global, eksploitasi dan kemusnahan sumber, pencemaran dan juga pembangunan tidak mampan, unsustainable development, dan ini telah menyebabkan ancaman kepada kehidupan bukan saja pada manusia tapi juga pada flora and fauna. Dan juga ini telah menyebabkan bukan saja menjadi perubahan pada ekologi tapi juga perubahan kepada pola hujan dan iklim and cuaca. All this is very dangerous. Kalau dulu 20 tahun dulu kita boleh tahu bila musim hujan, bila musim tengkarau, dry season. Now no more. So because why the pattern change really because of the climate change and so on. So dan satu lagi isu alam sekitar, kita harus faham bahawa biasanya cikgu-cikgu tolong tekankan, and normally even saya pun ada suatu ketika saya selalu beranggapan bahawa alam sekitar di luar negara cukup baik. Dan saya selalu salahkan kenapa kerajaan ni tak buat benda yang sepatutnya buat. Tapi kita harus faham bahawa alam sekitar di luar negara bagus bukan hanya semata-mata disebabkan oleh kerajaan, tapi juga disebabkan oleh penglibatan orang ramai. Kita harus faham bahawa penglibatan bukan saja kerajaan dan swasta, tapi komuniti ini sangat penting dalam menjaga, memastikan alam sekitar adalah sentiasa terpelihara dan dalam keadaan semula jadi. That's very important. So therefore cikgu-cikgu harus pastikan bahawa anak-anak kita faham dan memainkan peranan penting. So we have to expose to the kids that if they don't do their part, then you cannot expect environment can look after itself. You cannot expect government alone, okay, to ensure the environment in a better position or better condition and so on. So tolong pastikan ini, cikgu. So these are the issue there. So salah satu isu selain daripada isu-isu pencemaran all these things ialah kurangnya penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar, terutama termasuk sungai. Okey, dari segi kajian-kajian antara isu-isu yang telah dikenal pastikan, dari segi isu alam sekitar di Malaysia ialah kalau kita lihat ini adalah berdasarkan dua studi yang telah dijalankan, dan dalam kedua-dua studi menunjukkan bahawa kualiti air itulah salah satu isu utama. Forever is one of the issue beside banjir and other things. So therefore we need to know, we need to play our role here on water quality. Dan kalau kita boleh simpulkan dari segi cabaran air untuk Malaysia, kita tahu bahawa punca-punca itu adalah disebabkan oleh satu ialah pembangunan yang pesat dan tak mampan, unsustainable. Yang kedua juga disebabkan oleh peningkatan populasi, bilangan masyarakat, bilangan populasi. Masa saya semula sedar tentang alam sekitar ada dalam 24 juta, sekarang dah 37 juta di Malaysia. So peningkatan populasi, lepas tu di perubahan iklim mempunyai kesan impak, dan juga konflik air. Sebab apa ketika ini
ada banyak permintaan konflik air. Contohnya, air itu adalah penting untuk sektor mana? Is it untuk kegunaan manusia ataupun untuk perindustrian, untuk pertanian ataupun untuk alam sekitar? Sebab kita harus faham bahawa bukan saja kita perlukan air, tapi alam sekitar pun perlukan air. So, tapi yang menjadi masalah ialah konflik. Saya cuba bagi satu contoh supaya cukup faham apa yang saya maksudkan dengan konflik air. Ialah contohnya sekarang empangan, dam. Dam ada banyak jenis dam. Sama ada untuk sumber air, untuk bekalan air. Satu lagi untuk hydro, untuk apa ni? General electricity and so on. So apa yang berlaku ialah dam akan menyimpan air untuk kegunaan. Dan sungai perlukan air. Kita orang yang duduk tepi sungai, kita perlukan air. Tapi masa musim kemarau, dry season, air di sungai akan berkurangan. Tapi empangan pun akan simpan air. Sebab dia kena jimat. Sebab dia nak gunakan untuk air minuman dan proses untuk electricity and so on. Okay, that is one conflict. Ketika kita perlu, air tak dilepaskan. Sebab dia diperlukan. Bukan, I'm not blaming the dam operator or the agency, tapi itu mereka punya fungsi utama ialah air untuk pertanian, electricity, and also for the drinking, potable water usage. Tapi masa hujan, air banyak dalam sungai. So, komuniti yang hidup secara langsung bergantung kepada sungai tak perlukan air sebab sungai penuh dengan air. Tetapi yang akan menjadi masalah ialah di empangan pun akan ada banyak air. Akan sampai satu ketika dia kena lepaskan air. Kalau dia tak lepaskan, dam akan pecah. Lagi besar malapetaka oleh sini. So they release. And that cause, ini yang dipanggil satu contoh saja konflik. Satu lagi konflik ialah sama ada air untuk minuman ke, untuk petani ke, untuk ikan ke, atau untuk electricity. Ini ialah antara isu-isu konflik. This happen not only in Malaysia, but for the whole at a global level. All countries have this conflict. Bagaimana kita menyelesaikan, mengimbangkan the conflict between different sector is the real challenge. Okay, itu bergantung kepada budi bicara pihak pengurusan, pihak pemerintah, pihak bertanggungjawab dalam pengurusan sumber air di negara masing-masing. So secara umumnya kita boleh kategorikan tiga isu pada tiga elemen peringkat. Satu dari segi kuantiti air, yang kedua juga ialah kualiti air, yang ketiga ialah disebabkan oleh iklim, perubahan iklim. So dari segi taburan air, kita kadang-kadang menjadi masalah ialah disebabkan hujan tidak bersekata dan tidak bermusim. Tidak bersekata ini kadang-kadang kita ada banyak air, kadang-kadang tak ada air. Bila air banyak, berlaku banjir. Bila kurang air, catuan air, kemarau, semua. So this is what happening now. Okay, taburan air tidak bersekata. So even though katakan saya kata jumlah hujan antara 2,500 hingga 5,000 mm. Kalau dia dibagi secara purata cukup. Tapi menjadi masalah ialah hampir separuh daripada itu hanya dalam 3 ataupun 4 bulan. Towards the end of the year. So at the middle, dry season. Now we are going through the dry season. So dia taburan tak sekata, itu jadi masalah. So sekarang kurang air, hujung tahun banyak air. So dia menyebabkan kemarau dan juga banjir. So kita pergi satu persatu. Now when you kita banjir, kegerapan, of course there is other element faktor tambahan yang menyebabkan isu banjir menjadi semakin kerap dan semakin impak dia semakin teruk dari segi pola raining pattern, our sistem peparitan, sebab kebanyakan tanah sudah ditarkan. Bila ditarkan, dia air akan terus pergi ke longkang dan akan menyebabkan banjir, kilat dan seterusnya. Dan satu lagi ialah sistem perparitan kita bahawa parit sepatutnya untuk air hujan saja, tapi ketika ini dipenuhi dengan sampah. So bila hujan, air tak dapat melalui longkang sebab longkang dah sumbat dengan sampah dan itu akan menyebabkan air melimpah keluar dan menyebabkan apa yang dipanggil banjir, terutamanya banjir kilat. Dan juga yang tarik itu disebabkan oleh sediment from the land opening, forest clearing and so on.
And then yang tadi saya dapat meningkatkan kawasan tak telap air, sebab kita datarkan more structure and so on. On the other side, opposite side, kekurangan air kemarau. Kenapa? Satu, tak ada air, hujan kurang. Kedua, permintaan yang semakin tinggi dan ini memberi tekanan kepada sumber air. Kalau kita pergi masa dry season to the dam, kita akan dapati, in fact, there's one time, even there's one other dam, which I cannot reveal the name, it dry up to 20%. So, kalau dah pergi ke peringkat 20, itu dah betul-betul bukan saja bahaya, dah jadi ancaman, threat to the security of the country. In fact, bila sungai kering, juga menjadi satu isu kepada keselamatan negara. Contohnya sungai Golok di Kelantan, all this thing, dia adalah sempadan antara negeri Malaysia dengan Thailand. So kalau sungai kering, orang boleh lalu, just cross the river by just walking. So ini semua adalah akan jadi isu security untuk negara and seterusnya. Okay, dan juga ketersediaan air per kapita, bioavailability lah, dan juga ini juga menyebabkan satu lagi isu, iaitu pemindahan air, perkongsian air antara lembangan ataupun negeri. Okay, so ketika ini air Penang datang daripada Kedah. So Selangor sekarang dapat air daripada what they call Pahang. Kita dah ambil dari Pahang. Air sungai daripada Selangor, dia lalu Kuala Lumpur, dia juga lalu Negeri Sembilan. All these things berlaku perpindahan. Dan bila berlaku isu politik, bila pemerintah peringkat kebangsaan, peringkat federal dan juga peringkat negeri tak sama aliran, ini yang akan menyebabkan masalah nanti. Dan yang jadi mangsa ialah kita. Okey. Yang kedua ialah kualiti air. Saya dah kata bahawa warna air sepatutnya tanpa warna. Tapi realiti seperti yang dapat dilihat pada skrin masing-masing, air berwarna-warni. Okay? In fact, ini adalah satu cara paling mudah untuk ajar anak tentang warna lah. So, but it's bad. Colorful rivers, which is not good at all. Dan apakah yang menyebabkan warna-warna sungai ini berwarna-warni? Disebabkan oleh, ini adalah berdasarkan kepada DOE, 3 sektor utama yang menyebabkan menjadi sumber pencemaran utama untuk sungai. Satu ialah pertanian, yang kedua adalah industri dan komersial. Tapi yang paling penting, kita cikgu tolong tekankan pada anak-anak ialah yang ketiga, residential, penempatan. Walaupun kita tak nafikan bahawa pertanian dan komersial itu penting sebagai culprit, the main culprit, tapi kita juga terutamanya di kawasan bandar, perbandaran, as one of the main culprit. Okay? Kenapa? Inilah contoh-contohnya lah. Apa saja kita buat, sama ada di rumah penyembelihan haiwan, peternakan, kolam loji kumbahan, kitchen, tempat masak, setinggan, all these things terus ke longkang, dari longkang pergi ke parit, parit pergi ke sungai, dan kita harus faham bahawa air minuman kita datang daripada sungai. Jangan ingat tempat, nanti saya akan tunjuk slide, why this is important. Dan inilah data daripada Jabatan Alam Sekitar terbaru yang kita ada sampai 2018, peratus air yang masih bersih, sungai yang airnya masih lagi bersih, yang kurang. So hanya, if you see that, for the latest one we have, hanya 58% daripada sungai yang dikaji, bukan yang 2,986 sungai cikgu. Ini yang dikaji saja, dia adalah bersih. Okay? Yang lain semua, I think yang terbaru 8% adalah dikategorikan sebagai tercemar. Okay? Yang next one ialah bekalan air mentah, dan kita harus faham bahawa ini terutamanya untuk Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Inilah antara sungai-sungai yang membekalkan, okay, air dan empangan yang membekalkan air kepada kita lah. Okay? But all the river yang sebelah kiri, yang cikgu boleh lihat, itu ada kesan ke atas pengambilan air minuman kita. So kita ada 8 empangan
Dan saya faham bahawa cikgu-cikgu yang hadir pada latihan hari ini kebanyakannya, saya percaya hampir semua datang daripada Ropok 5 area, Kuala Lumpur, Selangor, dan kebanyakannya hampir kesemuanya datang daripada Empangan, Klang Gate ataupun Batu Dam. Dan satu lagi isu selain daripada kualiti yang paling jelas ialah sampah. So sungai sampah, sampah sungai. Okey. Dan kita tahu bahawa dari segi statistik memang kita ni kaya dengan sampah. Study shows that lebih kurang setiap seorang di Malaysia untuk satu hari menghasilkan lebih kurang 1.17 kilogram. Dan kami juga dimaklumkan bahawa mengikut season tertentu, terutama season perayaan, dia lebih kepada 1.13 sampai can go up to 2 kilo per day per capita. So ini each of us will produce 2 kilogram of rubbish. Dan kalau kita boleh tukar ini dalam bentuk grafik, I think everyone know KLCC. The whole KLCC, okay, Petronas Twin Tower, it can be filled up within less than 10 days. We can have one KLCC, Petronas Twin Tower. So much rubbish that we produce. Dan kalau kita lihat komposisi rubbish pula, hampir 50% dari sampah yang kita hasilkan adalah berbentuk sisa organik ataupun makanan. Itu yang penting. So itu yang kadang-kadang saya pun selalu risau bahawa di dunia orang mati sebab tak dapat makanan. Tapi di Malaysia mungkin kita akan mati sebab terlampau banyak makanan. Sama ada kita makan ataupun kita bazir, dan pembuangan sampah organik itu menghasilkan methane gas dan seterusnya menyebabkan isu-isu alam sekitar yang berkaitan. So orang mati sebab tak makan, kita mati sebab lain pula. Inilah tolong nyatakan pada anak-anak. So it's not only you waste the food, but also later we the one who going to face the consequences of our own activities, impact on that. Dan ini kalau kita lihat sampah, cara-cara pengurusan sampah yang tidak betul, I think we are very creative. Masuk plastik, hang in the fence, hang in the tree, and then buang dalam sungai, buang dalam longkang, all these things. Itu yang sampah. Yang ketiga dari segi water demand, permintaan kepada air, permintaan air semakin meningkat di Malaysia. Statistik menunjukkan bahawa permintaan itu adalah semakin meningkat. So inilah salah satu isu yang ketiga ni SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, sedang mencari penyelesaian untuk mengatasi bahawa kita tidak boleh sentiasa meningkatkan pembekalan air, tapi kita juga harus mendidik anak-anak kita bagaimana nak mengurangkan penggunaan air. Demand management, reduce water demand needs for that. Okay, so kalau kita lihat dari segi statistik, inilah dia. So di peringkat dunia, WHO dia recommend 165 liter untuk setiap orang untuk satu hari. Tapi kalau kita lihat di Malaysia, di Singapore is 143. Okay, tapi kalau kita lihat di Malaysia, ini adalah statistik. Di Selangor, kita tengok untuk 2007, we have 222 liters. If you see that, ini dah jadi masalah. Kita gunakan lebih banyak daripada apa yang sepatutnya kita perlukan. So kita, terutama cikgu-cikgu ni, tolonglah, please. My humble request, please ensure our kid been exposed from small. Tunjukkan kitar air yang reality, not the konsep yang real bahawa kita ni sebahagian daripada kitar air. Kita ni sebahagian daripada alam kita. Apa yang kita buat akan memberi kesan kepada sumber air, dan itu yang akan menentukan sama ada kita dapat air minuman ataupun tidak di masa depan. So therefore, supaya mereka boleh gunakan air secara berhemah. Okay? And then juga kesan kata hidrogen dan kepelbagaian. We have to understand that all these things have also impact, because as I already said that human cannot exist on our own. We need on the flora and fauna. Tapi bila air di sungai tak bersih, maka dia ada kesan ke atas kepelbagaian biologi. Dan salah satu isu terutama di Malaysia ketika ini ialah
sungai-sungai kita dipenuhi dengan ikan-ikan pendatang, bukannya ikan tempatan. It's not local. It's dominated by introduced and alien fish, which is not good. I'm not against any alien species, but what happened that ikan-ikan pendatang ini menyebabkan isu kepada habitat. Contohnya ikan bandaraya. Bila ikan bandaraya ada dalam sungai kita, dia akan membuat lubang di tebing untuk bertelur. Dan itu akan menyebabkan tebing akan runtuh dan seterusnya. So that is one of the issue. I have to move on. So satu lagi kepegawaian wujud disebabkan one because of the water quality. Secondly, the bentuk sungai tersebut. Kalau sungai semula jadi, dia dipenuhi dengan flora fauna, tebing dia daripada tanah. Tapi bila kita concrete channelize, contohnya Sungai Kelang, kita pergi ke Masjid Jamek, sungai itu tak nampak macam sungai, dia nampak macam parit besar. Sebab dia dipenuhi dengan concrete channelize. And I'm not saying that because for safety reason they did that, but itu akan ada kesan ke atas kepelbagaian biologi. Sebab sungai semula jadi, seperti yang saya telah kata, dia adalah living entity. As a living entity, dia boleh membersihkan sungai dan juga boleh menyebabkan benda boleh hidup. So therefore, when you concrete channel, hadapi masalah-masalah yang agak teruk, yang kita sedang lihatlah, okay? And obviously the other significant factor lately ialah perubahan iklim. I tak nak pergi detail, but all the info is there, and this climate change have impact in almost everything. Okay, dan dia telah pun menunjukkan impak ke atas kegiatan orang Malaysia in Malaysia. The thing dari segi peningkatan perubahan dari segi suhu, hujan, paras air laut in this zone very alarming. Kalau cikgu lihat model prediction on the sea rise, kita boleh tahu bila air naik sepanjang 10 mm, berapa banyak kawasan yang akan tenggelam. If you see, you try, if you got time, go see there. There's a lot of model available in the website. At the global level, you can check that. So climate change is real, it's already happening. So we need to adapt, and also we need to mitigate that as well. So secara keseluruhannya, saya nak khususkan kepada sungai. Satu, pembangunan yang pesat dan tidak mempan menyebabkan gangguan kepada kita jadi kayak ini menyebabkan. Dan bagi saya, berdasarkan pengalaman saya sepanjang 20 tahun, lebih 20 tahun, yang isu utama ialah perspektif dan sikap masyarakat Malaysia. Bahawa sungai itu dilihat sebagai saluran pembuangan. Itu penting. Itulah jadi, kalau cikgu boleh menukar konsep perspektif anak-anak muda bahawa sungai bukan saluran pembuangan. Sungai ialah nadi kehidupan. Sungai is lifeline. River is lifeline. Water is life. River is lifeline. Nadi kehidupan. Then they will know. So please, that is one of the greatest thing. Help cikgu boleh lakukan untuk kami. Okay? Dan seperti yang telah dinyatakan, semua inilah. I mean, all these things human activities. I don't want to go think that. Okay, like even rumah penyembelihan, bila disembelih darah dia masuk ke sungai, dan untuk pengetahuan cikgu, tempat pengambilan air ialah di bawah daripada tempat pencemaran ini. Okay, sampah. And these are the impact. I don't want to go in detail. Dan impak dia bukan saja di daratan, tapi juga di in our ocean. So kalau kita lihat, even ocean kita dah polluted, full of rubbish and so on. Okay. Okay, so that is the issue supaya kita faham apakah senario, apakah keadaan sekiranya. Now kita juga harus pergi lihat apa yang kita boleh lakukan. Itu bahagian ketiga. Okay, so now kita dah lihat apakah keadaan, apakah isu-isu status, impak yang kita alami disebabkan oleh perbuatan kita. So now we go into what can be done. Because kita tak nak hanya lihat apakah isu, tapi juga apa yang boleh dijalankan.
Okey, apa yang kita boleh lakukan lah bahagian ketiga. Okey. Inilah contoh antara tindakan-tindakan, tapi ini bukannya semua, nah. It is not everything here, but these are the some of the action that cikgu boleh lakukan, sama ada untuk diri masing-masing ataupun untuk tadika taska masing-masing ataupun untuk anak-anak cikgu. Okay, so pengurusan sumber, memahami konsep. I will pick some of these and go through things. Okay, so these are the things. So kalau kita lihat this table here, diagram ini penting. See, in order to have impact at a global level, kita tak boleh jalankan aktiviti pada peringkat global. It's all come from here, household. Sebab daripada household pergi community, pergi ke urban area, city, and finally go to nation, and also the global. So what we are saying now, cikgu, you are at this level, you can have significant role. And for me, this is the nucleus. If we can tackle everything here, this is automatically taken care. Sebab sungai boleh jaga diri dia. Nature can look after herself. Please take note, cikgu. So yang penting ialah when we manage ourselves, nature can look after herself. No issue. But when we fail to do that, and nature will sooner or later shows her reflection because unable to cope up with this. We call carrying capacity. For river, we call carrying capacity. Cannot carry the pollution, so it will show a throw back to us and so on. Okay. So pertama dari segi sumber air dan sungai, GC we have what we call one program panggil River Ranger 2.0. We have, as what I showed earlier, the module and also action guide, module and action guide, di mana kita telah bangunkan apa yang dipanggil 4R2P concept, iaitu river address, river mapping, river hydrology, river monitoring, as well pollution reduction and be proactive approach. Seperti ini. Tapi kalau cikgu nak detail, later you can communicate with our officer to get more things there. And harus kita faham bahawa pengurusan sumber sama ada air ataupun yang sampah, all these things, dia juga adalah untuk menjana bukan saja dari segi keselamatan, kesihatan, tapi juga untuk menjana masa depan masyarakat. Because we know currently, even though we have a lot of money, even I myself having problem, we cannot go and buy because of the MCO, extended MCO. But lucky Malaysia still okay. In certain countries, lockdown, total lockdown. So the most important, kita kena faham bahawa for future is not money alone, but it's resources. Okay, and so on. And for the sumber sampah, again, these are the things we call SIFAR concept, zero waste concept, which I will go detail later. These are some of the activities. Yang kedua ialah konsep ecosystem. As we all is connected, kita harus faham, kita harus memahami konsep holistic or ecosystem that all is connected, interrelated, all these things. No, okay, we need to know the river address, seperti yang telah saya nyentuh kita, all these things. So this is number 2. Okay, and then when we say that understand the ecosystem concept, the holistic approach, I mean there's so many terms, is all carrying the similar thing. But the most important is who are the stakeholders, who are the beneficiary, whose responsibility, okay, on the environmental management or river management. This is very important there. So number 1, is it government, private sectors or community? But for me, all these things come under what group? Okay, if you go detail, is it these are the group? Okay, we go in detail. But unfortunately, you have to understand that all these things come under group called, anyone knows? Human, manusia. Sedangkan manusia bukan satu-satunya kehidupan di muka bumi ini. So we have flora and we have fauna. So therefore, we need to understand the beneficiary is not only human being, but also the plants and animal too. So therefore, whatever we do, we need to understand that they are also custodian of the environment. They are also beneficiary of the environment besides human being. So please make sure that our kids understand that, okay, river not belong to human, but also flora and fauna. Dragonfly have equal right to live in the river.
coexist with us in the river. Fish have equal right, if no more, than human being to live in the river, and so on. So itulah penting. Cikgu tolong pastikan yang ini. So we have to coexist with all the three components: manusia, flora, and fauna. Number two, we need to know the alamat sungai. So there's a three component. What is the river name next to your school, Tadika, your house? Second, where your drinking water come from, and where is your sewage water? Okay, and then second, third is the pemetaan pencemaran. We need to know what type of pencemaran, all this thing, mapping, pollution mapping. I don't want to go detail. So just teach our kids that drain is important. That's one of the way to know whether the river will be clean or not. If all the drain is clean, river will be automatically clean, because river is a living entity, can cleanse herself. Okay, and then inilah contohnya pemetaan pencemaran. And then number 4, pemantauan, monitoring, river monitoring. So there's a 3 element, dan antara 3 elemen itu physical, kimia, dan biologi. Ya. So if you see that, so antara 3 ini, yang pertama gunakan deria yang telah diberi oleh Tuhan. Yang kedua, kita gunakan bahan kimia, dia menjadi macam saintis sungai. Yang ketiga adalah kita gunakan benda hidup dalam sungai. Itu yang ini yang fizikal. So kita telah bangunkan kad laporan sungai. So cikgu boleh download from our website, and if you have problem, you can communicate with our officers. We will come and show you how to use the river report card. So like for us, we have our exam report card. So for river, we have our river report card. From there, we can know whether river is healthy or not. Okay. Yang kedua ialah kimia. This is also interesting. The kids can buat macam kajian, uji kaji, macam take water sample and then put some chemical to know, okay, like pH berapa, suhu berapa, kekeruhan, DO, dissolved oxygen di air, all these things they can check. So boleh jadi macam scientist, okay. And yang paling baik ialah kita gunakan benda hidup dalam sungai sebagai penunjuk kepada pencemaran. Alright. So as we know, some animal, aquatic life, dia sensitif kepada alam sekitar. So dia hanya boleh hidup kalau air dia bersih. So we can use that. In fact, kita telah bangunkan penunjuk-penunjuk itu. Also kena boleh di download from our website. Okay. I have to move on because it's already 11:30. Pemulihan and compose and closing the loop. Okay. Jagdish, is it okay? Line? Can you hear? Yes, can hear. Doctor, proceed. Okay, I continue. And then last kali sumber is important, but you can't have river without the forest. So tolong pastikan anak-anak bahawa hutan itu sangat juga penting lah. Kalau pembukaan hutan berlaku, kalau hutan ditebang, maka kita akan ada masalah dari segi bekalan air secara berterusan, sebab setiap sungai dia punya asas kebanyakan datang daripada hutan. So kalau tak ada hutan, maka tak ada air yang berterusan. And then selain dari hutan, dia akan pergi ke sungai. Ya. So inilah antara jumlah ini. This just for your reference. I don't want to go detail. Okay. Okay. So now we are coming to the last part. Supaya cikgu faham. I'm not saying cikgu tak tahu, cikgu mungkin tahu. I'm just refresh so that we understand why we are doing this. How noble you are when you mold the kids from young on resource, on water, on the earth, on the plants, forest, river, and so on. So now, way forward after this. Sebab kita tak jalankan latihan hari ini semata-mata kita nak buat itu saja. Tapi we want to prepare for the future. So now the last part for the next maybe few slide, kita akan show apakah cikgu boleh buat untuk 3 perkara. Satu untuk diri masing-masing, which cikgu dah lihat sepanjang previous presentation. Next, for your own tadika, taska, and also for your own student. Okay.
Pertama, ini adalah secara keseluruhan inisiatif yang boleh dijalankan. Satu ialah dari segi pendekatan dalam pengajaran. Yang kedua, penerapan dalam pengajaran. Yang ketiga ialah aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan. Okay. So, as we can see in the slide, there is a QR code. In fact, nombor pertama, the first one is pendekatan dalam pengajaran. There's a lot of information available in GEC website. You can scan here, but you also scan in the next few slides. A lot of information available. One from GEC. Okay, so I think I have shown this earlier. So beside the module reference book, we also have the kits. We also have a brochure. We also have what we call video clip. I think there's a lot of different type of information available for the usage of the Cikgu. You can download for free. And these are some of the program Cikgu boleh mengangkat any of this program. And it's come with the module. Everything is there. You don't not very clear, you can communicate with our officers. They can explain to you. So we have River Ranger, we have Dr. H2O, we have Smart Ranger, we have Flood Ranger. Because flood become another common issues now. And of course, the QR shows where is our material available, which is a program, and so on. Each of them, they have their own thing there. Okay. And then we also work with our partners. We have produced under the National River Care Fund. We have a river for my family. But yang ini buku ini boleh dibeli di internet. But anyone need also can communicate with us for this thing. The rest all from under GEC is free because this is with our partners. So it's produced by together, but they are selling on the, we can buy from the internet also. And also from selected bookshop as well. I think if not mistaken is in Bangsar available. I don't know where else you can buy. But in the online can. And then from our end, we also have a Young River Scientist program. And also you can check in our website. We also have toolkits, everything for Young River Scientists. This one Cikgu boleh gunakan untuk pengajaran di tadika masing-masing. And then as I said, video clip, animation, video, so many things. Even the latest one, we even have religious and environment. I think Islam dan penjagaan sungai also we have. We work with the IAIS, with some of the religious group, and go on. Okay. Okay, itu from GEC, but Cikgu also harus faham bahwa there's also module from Jabatan Alam Sekitar. So if you have not seen this, okay, they in fact have 4 module. Ini adalah modul-modul. So if you don't have, you can communicate with JAS, Jabatan Alam Sekitar, to get this. It's available. In fact, they have a lot. I think GEC also we have our copy, but I will appreciate if we can communicate with Jabatan Alam Sekitar to get that. And they also have a lot of program. And besides just maybe other agency also might have, but most of them also using ours. When come to river, they're using us, our GEC's one as well. Okay, ini ya bahan. Yang kedua dari segi kerja lapangan, you can organize a talk because GEC from time to time we also do some program for the kids. We have a river walk, we have a river experience. River Carnival and so on. So you can use our module or you can even join our program, existing program. And then lagi satu tindakan ialah dari waste to wealth, sisa ke sumber, di mana bahan-bahan sisa boleh ditukar menjadi bahan satu produk. Contohnya minyak masak okon ini kita tak galakkan untuk anak-anak kita, but ini untuk pengetahuan Cikgu. Use cooking oil can turn into soap and candles and sell that. And then some of the waste can turn into, we call nature craft or upcycling they call, and so on. Okay, recycling. I think there's a lot of recycling activity. I believe tadika Cikgu pun banyak buat ini. And then upcycling, reuse and also upcycling. And then Cikgu juga boleh tunjuk pada anak-anak. I have seen a lot of tadika have conducting composting and also enzyme sampah. You can download our composting booklet, all the technique. I think we have various technique. Kalau tak ada tanah pun masih boleh buat kompos. You can download that.
This is on the ways well. And then beside that, because plant is very important, as I said, the forest, all this thing. Tapi kadang-kadang nak pergi ke hutan atas sebab-sebab tertentu mungkin tak boleh, tapi kita boleh dedahkan bawa anak pergi ke the nearest park, taman, ataupun buat satu kebun di tadika masing-masing dengan menunjukkan kepentingan tumbuhan and so on. There's a lot of you can use pot, you can use polybag and so on. These are the garden. I believe most of the Tegus Tadika already have, I believe. So you can have a compost. So it's a closing the loop. So dari segi air, also there's a lot of things you can do. Rainwater harvesting. I think there's a detail like this. Rainwater harvesting. Okay, we can have you can have that. And then simple one, install the timber. If you don't have, you're not aware, please contact us. We can give for free. It's very easy. Just pasang pada pili mulut the mouth of the tap itu, so dia akan mengurangkan pengaliran air. So indirectly you akan jimatkan penggunaan air. Dan kita dah buat pilot project untuk community di PJ. It shows we can reduce up to, if not mistaken, 19 liters per day. Okay, so can you imagine how much we can? I mean, it's not so much about reducing your bill, but to expose the kids that how they can play their role, not only by using less water, by using technology and tools. Okay, so this is another thing. And the other one also, this all need no money. In the flush toilet there, you can even place the water bottle filled either with the rocks, pebbles, and other thing, so that you will reduce the water volume for each flush there. So that's how you can reduce the water usage and so on. Dan secara keseluruhan, I'm coming to the end. We have to see this whole thing as a whole holistic ecosystem. Okay, so you have to see that we cannot just pick and choose. Obviously, for the initiative we can do, but when we expose the kid, we need to expose all elements. Okay, we need to adopt everything in our ecosystem, in the Tadika, all this thing. There's a lot of opportunity for the Tadika to adopt and adapt some of the method that we shared with you. That is not only benefiting you on in a dollar sign, but also to produce the kids that love environment, who can be proactive in the environmental conservation in near future. Because we know we are not, we can't exist on our own. We need all this nature and also flora and fauna. Okay, then finally, as what we mentioned from early and throughout my whole presentation, we are not interested on today's training TOT per se, but post training. That is really matter, because we are not here just to give you info, but also we are saying that hopefully after this you picked up some of the ideas and do that. In order for that, from GEC on our own, as well as for Rollpop Phase 5 consultant for JPS, we are committed to support you on 3 different areas. One, on technical support. If you have any issue or doubt, or you want to start something, you can contact us for technical support. For the tools module, we can do that. And also, if you need more than that, also we can support, because you are come under the Rollpop 5. Okay, these are the 3 things that currently we like to offer to the Tadika that taking part on today's TOT as a part of our support for post-training things there. Okay, so basically we are coming to the end of the presentation. So before we open up for the Q&A and also interaction between us and the participant there, I like to summarize the whole presentation. It's very, I know it's almost 1 hour 45 minutes, but we have to understand there was 4 different sections being carried on. One, the introduction about
the project and so on. Second, the empowerment on the concept of alam sekitar, sungai, where our drinking water come from. Third was what we can do, okay, on the environmental management, prevention, and so on. And the last one is what activity you can do at your tadika and also with your kids, all these things. Because I strongly believe that none of us can be a champion on our own. I repeat again, none of us can be champion on our own. We need each other. Especially Cikgu, you are the front liner when it comes to education, when it comes to mold the kids on values. So that's why I, on behalf of GC, JPS and other people, as my personal humble request, we really hope that Cikgu will have benefited with whatever presented. You have can taken some of the info that been shared, and you will pass this to your kids, and also can initiate some of the activities. And if you have any problem, please be free to communicate with us. Okay,